Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sains tingkatan 4, masih bab yang pertama iaitu 1.3 iaitu pemadam kebakaran. Okey, bersama dengan Cikgu Sulia. Okey, seterusnya kita akan lihat berkaitan pemadam kebakaran. Ada beberapa jenis pemadam kebakaran. Yang pertama adalah, nanti kita akan lihat satu persatu. Pertama sekali kita kena tahu apa itu alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ni adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Ada 4 jenis pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ni dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran tersebut. Cuba kita lihat di sebelah kanan ini. Jenis alat pemadam kebakaran yang pertama adalah air. Air ini warna labelnya adalah warna merah dan memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan juga kayu. Yang kedua adalah jenis buih. Warna label adalah krim, memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan kertas, serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Jenis yang ketiga adalah jenis karbon dioksida. Warna labelnya adalah warna hitam. Memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wak. Yang keempat adalah alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Warna labelnya adalah warna biru. Memadamkan semua jenis kebakaran. Ataupun dikenali sebagai ABC powder. Baik, ini adalah jenis kebakaran, label jenis kebakaran. Boleh tengok di sinilah. Jenis-jenis ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan juga kelas E serta F. Cuba kita tengok penerangan di bahagian sebelah kanan ni. Kelas A, penerangannya kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar, jenis pepejal. Kecuali logam seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Jadi alat pemadam kebakaran yang macam mana kita boleh guna? Yang kita boleh guna adalah air, buih serta serbuk kering. Bagi kelas B pula, kelas B kita boleh gunakan buih, serbuk kering, karbon dioksida untuk memadamkan kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan juga lain-lain. Kelas C pula, kebakaran melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Bagi kelas D, kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Kita boleh gunakan jenis pemadam kebakaran serbuk kering. Kelas F, kelas D, kelas E dulu. Kelas E kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Jadi kita boleh guna serbuk kering dan juga karbon dioksida. Bagi kelas F pula, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Jadi kita boleh guna jenis alat pemadam kebakaran serbuk kering dan juga karbon dioksida. Jadi jenis-jenis kebakaran ni kita perlu tahu dan jenis alat pemadam kebakaran yang mana satu kita nak guna. Baik, kita perhatikan jenis kebakaran kelas A melibatkan bahan api mudah terbakar tadi, kecuali logam, seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar lah. Jenis kebakaran B pula, ini contohnya lah dalam gambar rajah ni kita boleh lihat. Kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan juga lain-lain. Jenis C pula. Jenis C ni kita melibatkan gas seperti LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Dan kelas kelas B, kebakaran melibatkan jenis cecair lah seperti petrol. Kita teruskan kepada jenis kebakaran kelas D. Kelas D ni melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Jenis kebakaran E pula, kelas E ni kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Kebakaran jenis kelas F, macam cikgu cakap tadi, melibatkan lemak dan juga minyak masak.
Jadi itu di antara jenis-jenis kebakaran dan juga jenis alat pemadam kebakaran yang boleh kita gunakan. Dan yang ini adalah pemadam api ABC. Kita boleh gunakan untuk semua jenis kebakaran. Dan yang ini kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam lah dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Tidak berbahaya kepada manusia dan juga haiwan. Pemadam ABC ini tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara. Kebanyakan kita gunakan pemadam ABC. Kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama. Jadi dia menghalang api daripada merebak semula. Yang ini pula biasanya kita akan lihat di dalam makmal. Selimut kebakaran. Diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Kemudian dia memadamkan api pada badan mangsa dengan menyeliputi badan mangsa. Yang ini adalah cara-cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang pertama sekali kita perlukan tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Kedua, kita pastikan alat pemadam kebakaran itu ditegakkan dulu ya. Baru yang kedua. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 sehingga 2.5 meter ya daripada api. Jadi ada jarak sedikit lah. Kemudian yang ketiga, tekan pemicit pada alat pemadam api seperti dalam gambar rajah ni. Ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Baik, ini adalah senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Pernah tak anda tengok gambar rajah ni? Itu adalah penggera bagi keselamatan. Memasang alat pengesan asap. Yang kedua, pastikan anda ada plan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah berlatih menggunakannya. Gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Baik, seterusnya, perkekasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai ataupun perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Kemudian kita perlu periksa pendawaian elektrik dari semasa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat lintar pintas. Jadi itu yang berlaku. Biasanya berlaku lintar pintas menyebabkan kebakaran berlaku di rumah kita. Baik. Terusnya, elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Letakkan mancis atau pemeti api di tempat yang tinggi supaya tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada punca api dan kanak-kanak. Dan anda disyorkan meletakkan 1 unit alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering ataupun jenis ABC di rumah anda. Ada ke tak ada? Jadi kita kena audit lah untuk di rumah kita ada tak alat pemadam kebakaran. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada audit alat pemadam kebakaran. Biasanya di mana kita jumpa? Kan? Biasa di sekolah ada alat pemadam kebakaran. Baik. Bagaimana kita nak menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah? Biasanya ada beberapa alat pemadam kebakaran disediakan di tempat di sekitar sekolah. Jadi bagaimana kita nak lakukan audit tersebut? Adakah kita dapat tahu dia berfungsi dengan baik ataupun tidak? Yang pertama, cuba tengok dalam gambar rajah, perlu ada meter tekanan jenis pemadam kebakaran, tarikh luput. Biasanya ada 1 stiker yang dilekatkan pada alat pemadam kebakaran. Ada nombor APA, kemudian tarikh luput, kemudian ada pengeluaran daripada syarikat mana ataupun kedudukan alat pemadam kebakaran tersebut. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat faham tajuk ini dan boleh buat ulang kaji untuk SPM dan juga untuk peperiksaan nanti. Sekian, terima kasih.